Baik saudara, fokus negeri di bawah Bayu. Kerajaan Sabah terus menumpukan usaha memulih dan membangunkan semula ekonomi negeri. Perinciannya kita langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Ijam. Baik Alif, Kerajaan Sabah akan terus menumpukan usaha dalam memulihkan dan membangunkan semula ekonomi negeri selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, meskipun dilanda pandemik, setiap dasar kerajaan dapat dijalankan sama ada secara fizikal atau maya. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri kini berada dalam landasan yang betul dan usaha untuk memulihkan ekonomi sedang rancak dilaksana. Beliau bersyukur sejak pelancaran Pelan Pembangunan Hala 7 SMJ pada Mac tahun lalu, banyak program berimpak tinggi dilaksanakan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian sempena Majlis Makan Malam Penghargaan di Kota Kinabalu. Majlis bagi meraihkan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat yang terlibat memberi rawatan serta menangani penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Jelas Datuk Haji Ji, pengorbanan petugas kesihatan dalam menangani pandemik di Sabah sememangnya amat dihargai. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids secara percuma pada 20 hingga 24 Jun ini di seluruh negara. Program selama 5 hari itu bagi memberi peluang kepada ibu bapa yang berhasrat mahu mendapatkan vaksin kepada anak-anak mereka yang terlepas peluang sebelum ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, program berkenaan akan dilaksana di semua klinik kesihatan di bawah KKM secara terus tanpa janji temu. Dua jenis vaksin akan disediakan iaitu Pfizer dan Sinovac. KKM akan memberi peluang kepada ibu bapa untuk memberikan suntikan dos pertama kepada anak-anak yang terlepas. Kita berpendapat ada ibu bapa yang telah buat keputusan baru untuk memberikan suntikan. Dengan contoh-contoh kita ada kejayaan yang kita ada penurunan kes dan sebagainya, dan ada ibu bapa yang membuat keputusan di sebaliknya ialah untuk memberikan. Selama ni mungkin membuat keputusan untuk wait and see, tapi hari ini buat keputusan. Jadi inilah peluang. Beliau berkata kepada media selepas majlis perasmian sambutan Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan 2022 di Semporna. Dalam pada itu, Datuk Nur Azmi memaklumkan KKM bercadang mengadakan jelajah imunisasi mengikut zon selewat-lewatnya awal tahun depan. Langkah berkenaan bagi meningkatkan pencapaian liputan imunisasi dan pengetahuan umum tentang imunisasi dan vaksin. Di bawah program imunisasi kebangsaan untuk bayi dan kanak-kanak, terdapat 11 vaksin diberikan untuk mencegah 13 penyakit termasuk polio, hepatitis B, kancing gigi dan batuk kokol. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS dalam usaha menarik penyertaan syarikat penerbangan dari Singapura dan Filipina untuk meluaskan penerbangannya ke Sandakan. Penerbangan terus dari kedua-dua negara itu bakal merancangkan lagi sektor pelancongan negeri secara keseluruhannya pada masa akan datang. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, pihaknya telah pun mengadakan perbincangan dengan seorang Menteri Kanan Singapura dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Penerbangan Filipina baru ini. Sekiranya mereka bersedia untuk menerbangkan direct ke Sandakan menjadi satu kesempatan yang baik kepada daerah Sandakan untuk berkembang. Dan di samping itu saya juga akan terus berusaha untuk pastikan lapangan terbang Sandakan dapat dihubungi secara terus. Dan ini adalah sejajar dengan Hala 7 Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan lapangan terbang Sandakan dan juga Tawau diangkat sebagai lapangan terbang antarabangsa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Papan Informasi Jejak Warisan Sandakan 2022 di Sandakan. Tambahnya, usaha tersebut juga sejajar pemanjangan landasan lapangan terbang Sandakan yang kini berukuran 2,500 meter berupaya mengendalikan pesawat tanpa had muatan dengan penerbangan sehingga 6 jam selain pemasangan penggantian dan penambahbaikan sistem pengurusan trafik udara yang membolehkan lapangan terbang berkenaan dihubungi terus dari Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, Datuk Jafri memaklumkan kementeriannya juga kini dalam usaha untuk memastikan amaran Red Alert terhadap kawasan pantai timur Sabah ditarik semula. Ini kerana situasi keselamatan negara terjamin selain menarik lebih ramai pelancong ke destinasi pelancongan di kawasan berkenaan.
Perbincangan mengenai perkara itu akan diadakan bersama Eastern Sabah Security Command ESCOM akan diadakan dalam masa terdekat. Usaha membasmi kemiskinan terus dipergiat Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM Sabah bagi memastikan sasaran mengeluarkan 35,489 penduduk negeri ini daripada kepompong kemiskinan mencapai matlamat menjelang 2025. Ke arah itu, ICU JPM Sabah memberi latihan dan kemahiran kepada mereka yang tergolong dalam kategori miskin tegar dan berdaftar IKASE. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, Samsul Dola berkata, latihan dan kemahiran yang diberi bagi membolehkan peserta menjana pendapatan sampingan seterusnya dapat meningkatkan tahap ekonomi. Antara objektifnya adalah untuk memperkasakan peserta-peserta ini dengan kemahiran dan juga pada masa yang sama kita cuba untuk memastikan mereka ni mendapat pengalaman untuk memperkasakan perekonomian mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Kita sebenarnya memberi profiling kepada peserta-peserta ini agar mereka mempunyai keyakinan untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka. Beliau ditemui RTM sempena program Tanggungjawab Sosial CSR Khidmat Gunting Rambut dan Urutan Refleksologi di Sekolah Kebangsaan Lapasan, Kota Kinabalu. Program CSR ini dijayakan 28 peserta program Ritis Yukasi Bumi Putra ICU JPM Seri 2 tahun 2022 yang telah menamatkan kursus gunting rambut dan urutan refleksologi. Baru belajar sini, saya bermula dari zero. Mungkin saya boleh bawa ni pengalaman pergi luar. Saya boleh cuba cari pendapatan di luar dengan cari pendapatan sendirilah. Dengan pengalaman yang saya ada nih, nanti saya boleh buka kedai sendiri. Boleh buat bisnis sendiri. Projek ini satu manfaat yang sangat besar kepada murid-murid dan juga ibu bapa di SK Lapasan sebab kita maklum bahawa selepas pandemik banyak yang terjejas dengan pendapatan. Jadi ini merupakan salah satu, bagi saya satu yang sangat bermanfaat kepada warga SK Lapasan. Sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Hijab.